Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat saya dan adik-adik sekalian. Hari ini saya akan memberi sedikit tazkirah tentang akhlak. Akhlak terbahagi kepada dua sifat, iaitu sifat mahmudah dengan sifat mazmumah. Sifat mahmudah ni macam mana? Okey, sifat mahmudah ialah sifat yang baik lagi terpuji. Maksudnya sifat mahmudah ni Allah suka sesiapa yang membuat amalan-amalan seperti sifat ini. Contoh-contoh sifat mahmudah ialah tawakal, berani, tawaduk, adil, istiqamah. Semua ada 5 contoh. Yang pertama, tawakal. Kita hendaklah sentiasa bertawakal kepada Allah. Tawakal ialah meletakkan pergantungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berazam. Seterusnya diikuti dengan usaha. Maksudnya kita usaha sebaik-baik yang mungkin, dan kita tawakal. Yang kedua, berani. Berani adalah sifat yang mulia. Berani yang utama ialah berani menyatakan dan melakukan perkara yang benar. Yang ketiga, adil. Adil bermaksud semua orang mendapat hak menurut kewajipan atau sikap yang tidak memihak sama ada yang lebih atau yang kurang dan tidak ada pilih kasih. Adil terbahagi kepada 4, iaitu berlaku adil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berlaku adil kepada diri sendiri. Yang ketiga, berlaku adil kepada orang lain. Yang keempat, berlaku adil kepada makhluk lain. Tawaduk. Tawaduk adalah rendah diri dan tidak sombong. Tawaduk bersikap tenang, sederhana, bersungguh-sungguh menjauhi segala larangannya. Istiqamah. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beristiqamah. Istiqamah bermaksud berdiri teguh atau tetap pendirian atas dasar kebenaran dan petunjuk tanpa ragu-ragu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Al-Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Sifat yang kedua ialah sifat mazmumah. Sifat mazmumah ialah sifat yang buruk lagi tercela. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita memiliki sifat mazmumah. Sifat mazmumah mendorong seseorang itu menuju jalan kemungkaran. Contoh-contoh sifat mazmumah ialah zalim, mencuri, riak, bergaduh, mengumpat. Yang pertama, zalim. Maksud zalim iaitu menempatkan sesuatu perkara yang bukan pada tempatnya. Contoh dia, macam baju pakai kat seluar, pakai kat kaki. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Maksudnya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan yakni ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Zalim terbahagi kepada 3, iaitu zalim yang tidak diampuni. Zalim yang tidak diampuni adalah
Syirik kepada Allah, yakni mempersekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain daripada Allah, sama ada manusia, matahari, bulan, bintang, binatang, batu dan sebagainya. Yang kedua, zalim yang diampunkan Allah. Zalim yang diampunkan Allah ialah zalim yang berlaku antara hamba dengan Allah. Contoh, Allah bagi kita mata untuk melihat perkara-perkara kebaikan, tetapi kita melihat perkara-perkara kemungkaran. Yang ketiga, zalim yang tidak dibiarkan. Zalim yang tidak dibiarkan iaitu Allah menetapkan hukum balas di antara manusia. Dosa ini tidak dapat diampunkan Allah, tetapi ia dapat ditebus dengan orang yang dizalimi itu. Lepas itu, riak. Riak ditakrifkan sebagai sifat untuk menarik pandangan orang dengan menampakkan pelbagai amalan baik yang dilakukan semata-mata menginginkan pujian, pangkat atau kedudukan. Perkara-perkara yang boleh membuatkan seseorang itu riak adalah memperuntukkan keindahan seperti ucapan, pakaian, tubuh badan, perlakuan. Mengumpat ialah menyebut sesuatu yang boleh menimbulkan kebencian atau kemarahan orang lain jika dia mendengar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat ayat 21. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله هو التواب الرحيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada berprasangka. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengejek sebahagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Suratul Hujurat. Setakat itu saja tazkirah pada hari ini. Saya mohon maaf kerana apapun kesalahan silap saya, kata-kata saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini membawa keberkatan kepada kita semua untuk memperbawakan kita ke jalan yang betul. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.